Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita mulakan tajuk pada hari ini. Pembelajaran PDPR hari ini dengan tajuk nisbah dan kadaran. Okey, jadi kita mulakan dengan soalan yang pertama. Okay, rajah menunjukkan sikit. Okay, rajah menunjukkan buah limau, manggis dan nanas. Okey, ada 3 jenis buah, gambar rajah sahaja diberi. Nyatakan nisbah bilangan limau kepada bilangan manggis. Okey. Pertama sekali, apa maksud nisbah ni? Okay, nisbah ni sebenarnya maksud dia ataupun fungsi dia adalah perbandingan antara dua kuantiti. Okey, antara dua kuantiti yang mempunyai unit ukuran yang sama. Maksud dia kalau buah dengan buah lah, ya. Tak kisahlah buah tu buah apa pun, ya. Antara buah limau dengan buah manggis ke, ya, ataupun buah manggis dengan buah nanas, ya. Jadi perbandingan itu, kita tak boleh nak bandingkan dengan benda lain. Contohnya buah limau dengan harga, tu tak boleh, sebab unit dia ataupun objek dia berbeza. Jadi dia kena objek ataupun unit yang sama. Okey. Kalau wang dengan wang lah. Okey. Kalau buah dengan buah. Okey. Kemudian cara penulisan dia ada dua jenis. Satu, kita boleh gunakan titik bertindih. Contohnya, cikgu tulis kat tepi ni. Contohnya A titik bertindih B. Okey. Ini salah satu contoh penulisan nisbah. Cara sebutannya kalau A titik bertindih B ni, cara sebutannya dalam format yang betul adalah nisbah A kepada B. Nisbah A kepada B. Ramai murid silap bila nak sebut saja, dia akan sebut apa? A nisbah B. Itu salah, ya. A nisbah B itu salah. Dia kena nisbah A kepada B. Nisbah tu kena sebut dulu. Okey, harap jelas. Kemudian satu lagi cara nak menulis, ada juga yang menulis dalam bentuk pecahan, tapi ini kurang popular lah. A per B ni pun boleh juga, ya. Okey, tapi biasanya kalau kita nak nyatakan nisbah, kita gunakanlah dalam dia punya sebutan khas ni, ya, titik bertindih ni, ya. Jaranglah orang guna yang sebutan pecahan, tapi kalau jawab juga betul, ya, tak salah. Okey, itu cara menyebut dan cara menulis nisbah. Okey, jadi kita menjawab soalan. Nyatakan nisbah bilangan limau kepada bilangan manggis. Okey, jadi pertama sekali kita labelkan dulu bilangan-bilangan dia. Contohnya limau ni ada berapa? Ada satu, kan? Labelkan satu, supaya kita tak tercuai bila menjawab. Manggis ada 3, tulis labelkan 3. Nanas ada 2, labelkan 2. Okey. Jadi kita fokus pada soalan kita. Nyatakan nisbah bilangan limau. Okey, dia sebut limau dulu kepada bilangan manggis, kemudian baru manggis. Maknanya limau akan jadi sebutan mewakili A, ya. Sama macam kedudukan A. Dan seterusnya kepada bilangan manggis, manggis okey, kita anggap sebagai B. Jangan terbalik, ya. Okey. Jadi limau berapa? 1. Nisbah 1 kepada manggis. Manggis 3. Jadi ini jawapan dia. Okey. Boleh? Senang, kan? Cikgu nak uji. Izzati? Senang. Izzati ada? Ya. Cuba sebutkan jawapan ni. Jawapan yang pertama ni. Ada. Izzati cuba sebut. Apa jawapan cikgu tulis ni? Satu nisbah 3. Salah, kan? Kan dah kata tadi. Okey. Salah sebutan tu. Sebutan yang betul adalah nisbah
1/3. Okay, cikgu ulang. Sebutan yang betul adalah nisbah 1/3. Ingat tu, catat ya. Okey. Baik, seterusnya yang kedua. Nyatakan nisbah bilangan limau, okey, limau yang mula-mula dia sebut, kepada bilangan nanas. Okey, limau sasaran pertama, kemudian nanas sebagai B. Limau A, nanas B. Okey, jadi limau nisbah 1 kepada nanas 2. Okey? Naufal, cuba sebut jawapan cikgu tulis ni. Nisbah 1/2. Okey, bagus ya. Nisbah 1/2. Okey. Yang ketiga, nyatakan nisbah bilangan manggis kepada jumlah semua buah-buahan. Okey, kali ini sasaran pertama dia A dia adalah manggis dan yang seterusnya jumlah semua buah-buahan. Okey, kepada jumlah semua buah-buahan. Manggis yang pertama 3. Okey, nisbah 3 kepada jumlah semua buah-buahan. Jadi kita kena jumlahkanlah semua. Limau 1 tambah manggis 3 4, 4 tambah nanas 2 6. Jadi 3/6. Nampak? Okey. Nisbah 3/6 juga kita boleh tulis sebagai nisbah 1/2. Okey, kenapa? Kerana nisbah juga seperti pecahan, dia boleh dipermudahkan, diperkecilkan. Ya? Faham ya? Okey, asal dia tadi nisbah 3/6. Okey, kalau tak ada pilihan jawapan nisbah 3/6, sebenarnya nisbah boleh dikecilkan, ya. Tapi oleh sebab kamu pun UPSR dah tak ada, kalau dulu-dulu nisbah ni kalau dalam jawab periksa, kalau seingat cikgu lah, kalau pecahan kita tak kecilkan, kita tak dapat markah penuh. Kalau jawapan akhir pecahan, kalau boleh dikecilkan, kita tak kecilkan, kita tak dapat markah penuh. Tapi kalau nisbah, kalau tak dikecilkan, masih lagi markah penuh. Tu beza dia, ya. Masih lagi markah penuh walaupun tak dikecilkan. Tapi dia boleh dikecilkan. Faham? Okay, boleh ya. Terus tengok lagi contoh. Okey. Yang kedua. Soalan yang kedua pula. Ni berkaitan wang. Okey, rajah menunjukkan wang Hanis, Hanisah dan Hanita. Nyatakan nisbah wang Hanisah kepada wang Hanis. Nyatakan nisbah wang Hanisah kepada wang Hanis. Hanisah kepada wang Hanis. Okey. Hanisah 1 kan. RM RM1. Jadi Hanis 5. Okay, seperti yang cikgu cakap tadi, penulisan nisbah tak boleh ada unit. Tak boleh ada sebarang unit. Dia kena nombor tunggal. Dia kena nombor bulat, nombor tunggal. Dan dia juga tidak boleh dalam bentuk perpuluhan. Ya, dia tak boleh ada titik dan sebagainya. Okey. Jadi, bila menulis jawapan wang Hanisah kepada Hanis, okey, nisbah 1/5. Macam tu je. Tak perlu tulis RM. RM1 kepada RM5. Kalau ada tulis RM, salah. Ya? Boleh? Kalau tulis nisbah RM1 kepada RM5. Ini salah. Tidak diterima. Okey, dia kena nombor tunggal saja. Nombor bulat biasa.
Okey, yang kedua, nyatakan nisbah wang Hanisah kepada wang Hanita. Senang je. Hanisah asyik 1 kepada Hanita 10. Macam tu ya. Tak perlu RM. Ini sebenarnya soalan nombor 2 ni kita nak uji bagaimana menulis dengan betul. Mungkin ada murid yang tulis macam ni. Ya. Ada apa? Simbol RM. Jadi kena perbetulkanlah. Ya. Ini tidak diterima. kg ke, km ke, mcm pun tak perlu tulis. Kita hanya tulis nombornya saja. Okey, jelas semua? Okey, yang lain boleh kamu jawab. Okey, seterusnya cikgu nak tunjuk kadaran pula. Tajuk nisbah ni nisbah dan kadaran. Okey, nisbah kita dah belajar. Kadaran pula macam mana? Okey, kadaran, contoh soalan kadaran macam ni. Okey. Apa dia kadaran? Kadaran ni biasanya kita nak buat perbandingan antara dua kuantiti yang berlainan unit. Dia lain unit. Tadi kena yang sama, buah dengan buah, duit dengan duit kan. Kali ni dia berlainan unit. Berlainan perkara, berlainan objek sebagainya. Okey, biasanya diungkapkan sebagai satu kuantiti per unit dengan kuantiti yang lain. Okey, contohnya macam soalan ni yang cikgu bagi ni, yang tunjuk ni, soalan nombor 7 ni. Okey. Dia bagi satu persamaan. Ini 1 liter petrol sama dengan 12.5 km. Okey, ini petrol, ini jarak. Jadi ini dinamakan kadaran. Okey, 1 sama dengan banyak ni. Jadi biasanya dia akan tanya kalau 5 berapa pula? Kalau 2 berapa pula? Macam tu. Itu kadaran, ya. Kita menggunakan satu asas untuk mendapatkan, kita menggunakan satu asas ukuran atau nilai untuk mendapatkan ukuran dan nilai yang lain. Okey. Tengok soalan dia, jadual menunjukkan kadar penggunaan minyak. Okey, ni kadar. Okey, ataupun nilai kadar ya. Penggunaan minyak petrol bagi sebuah kereta tempatan. Jadi petrol tu kalau guna 1 liter, dia boleh jalan sejauh 12.5 km. Berdasarkan kenyataan di atas, berapa liter petrol yang diperlukan untuk jarak perjalanan sejauh 125 km? Okey. Jadi 1 liter kita dah tahu 12.5 km. Tapi kalau nak jalan 125 km, kita kena guna berapa liter petrol? Okey, dia ada banyak cara lah ya. Pertamanya mungkin ada murid terus bahagi pun boleh. Jadi cikgu biasanya cikgu gunakan kaedah persamaan saja ya. Kalau macam ni kan, ini cikgu anggap sebagai sebelah kiri lah. 1 liter petrol ni sebelah kiri, yang jarak km ni sebelah kanan. Okey, jadi yang kita ada sekarang soalan ditanya adalah sebelah kanan, iaitu jarak 125 km kan. Jadi cikgu tulis kat sini sama dengan 125. Okey. Jadi bagaimana 12.5 ni bertukar menjadi 125? Operasi yang biasa digunakan untuk soalan kadaran ni adalah darab dan bahagi. Okey. Jadi 12/5 nak jadi 125 adalah dengan mendarab dengan nilai 100 ya. 2 sifar lah, gerakkan 2 sifar. 12/5 1 sifar saja. Maknanya darab dengan 10 ya. 12/5 darab dengan 10 akan menjadi 125. Okey, jadi bila sebelah kanan darab 10, maka sebelah kiri pun wajib darab dengan 10. Okey, 1 liter darab 10, 10 liter. Jadi berapa liter petrol yang diperlukan? Okey, 10 liter sama dengan 125 km. Jadi jawapannya 10 liter. Faham?
Okey, kita tengok nombor 6 ni pula. Ini pun kadaran juga. Ya. Kadaran, tapi dia bagi dalam bentuk gambar rajah. Okey. Okey, rajah menunjukkan harga bagi 3 longgok durian yang sama saiz. Okey. 3 longgok ni harga dia RM24. 3 longgok ni pula ada berapa biji? Ada 6 biji. Jadi, kita kena tulis persamaan. Okey, buat macam yang soalan nombor 7 tadi. Jadi, kita kena tulis 6 biji. Okey, 6 biji. 6 pun boleh. 6 biji sama dengan RM RM24. Okey, ini persamaan yang pertama. Asas dia. Maklumat yang dia bagi. Jadi persamaan, daripada persamaan asas ni lah kita akan buat perkaitan untuk mencari persamaan-persamaan yang lain. Okey, ini yang dia bagi. Berdasarkan gambar rajah ni kita tengok ada 6 biji durian, harga dia RM24. Okey, berdasarkan di atas, berapakah harga bagi 24 biji durian yang sama? Hati-hati ya. Ini RM24, ini 24 biji. Dia tanya biji durian. Okey, jadi sebelah mana yang kita perlu ubah dahulu? Kiri ke kanan? Siapa nak jawab? Yang mana kita nak mulakan dulu? Kita nak mulakan sebelah Kanan. kiri. Sebelah kanan? Salah ya. Sebelah kiri sebab Kiri. Kanan. Kiri ya. Left side dulu. Sebab apa? Sebab yang dia tanya ni adalah biji durian. Ini biji durian, 6 biji ni. Jadi kita nak tukar dia jadi 24. Kita akan mulakan sebelah kiri dulu. 6 tukar jadi 24, iaitu dengan cara dia mesti bolehnya, mesti boleh darab. Kalau tidak dia takkan bagi soalan ataupun nilai nombor yang macam tu. Ya? Dia takkan bagi nombor 23. Dia takkan bagi 20 contoh, ya. Sebabnya dia mesti boleh darab, ya. Okey. 6 darab berapa dapat 24? 6 darab 4. Okey. 6 darab 4. Jadi, bila sebelah kiri darab 4, automatik sebelah kanan pun darab dengan 4. Dia macam lebih kurang kemahiran pecahan setara lah, ya. Jadi 24 darab 4 sama dengan RM96. Macam itulah. Jadi kita kena tentukan, kita nak mula belah mana dulu? Kiri atau kanan? Kalau mula belah kiri, nanti kanan tu ikut je. Yang penting kita nak dapat tahu apakah punca darab atau bahagi dia tu. Ni darab 4 ni. Ini punca yang kita nak kena tahu. Dah tahu sebelah kiri, sebelah kanan akan ikut saja. Kalau dah tahu sebelah kanan, sebelah kiri pun akan ikut saja. Okey. Baik, satu lagi kemahiran. Okey, anda kata cikgu ubah sikit soalan ni. Mana perginya? Nombor apa tadi? Nombor 6 ya. Cikgu padam ya, cikgu padam. Padam. Ada katalah, okey, persamaan asas tetap sama. Cuma soalan cikgu ubah. Soalan cikgu ubah kepada 5. Dia nak beli 5 biji. Apakah harga bagi 5 biji durian yang sama? Okey, yang ini dia bagi asas tadi. Persamaan asas dia adalah 6 sama dengan 6 biji sama dengan RM24. Tapi kalau nak beli 5 je macam mana? Ada pula nak beli 5 je. Okey. Jadi, bila berlaku macam ni, kita tak boleh nak darab. Contohnya katakan orang nak cari 5 kan. 6 darab berapa dapat 5? Tak boleh. Tak boleh guna kaedah yang cikgu dah tunjukkan tadi.
Tadi 24. Bolehlah 6 darab 4 dapat 24. Tapi kalau 5, 6 darab berapa? Tak ada kan? Okey, jadi kaedah ini, okey, so untuk masalah ini kita boleh gunakan kaedah unitary. Okey, namanya kaedah unitary, ya. Okey, apa dia kaedah unitary? Kita cari 1 unit dahulu. Kita cari 1 unit dahulu. Cari 1, ya. 1 maksudnya kita kena gunakan operasi bahagi. Kita kena dapatkan nilai 1. 6 jadi 1 dengan menggunakan operasi bahagi 6. 6 bahagi 6 kan 1. Okey, bila sebelah kiri bahagi 6, sebelah kanan kena ikut. Tadi darab, dia ikut darab. Kalau bahagi, dia pun kena ikut bahagi. Bahagi dengan 6. 24 bahagi 6, ya, dapatnya 4. Maknanya 1 biji sama dengan RM4. Ya, kita dah dapat persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua. 1 unit sama dengan RM4. Okey, 1 biji sama dengan RM4. Jadi seterusnya, soalan tanya 5 biji. So, tak ada masalah lah. Kita dah ada nilai 1. Nak cari 5, kita gunakan operasi darab 5. 1 darab 5 kan 5. Jadi bila sebelah kiri darab 5, sebelah kanan pun kena ikut darab 5. RM4 darab 5, RM20. Jadi berapakah harga bagi 5 biji durian yang sama? Harganya adalah RM20. Nampak perbezaan, ya, kemahiran yang cikgu ajar tadi, ya. Sebenarnya konsep yang sama. Konsep sama. Kalau boleh darab terus, kita darab terus. Tapi kalau tak boleh, kita kena cari 1 unit dahulu, ya, menggunakan kaedah unitary. Ataupun sebenarnya kita bahagi dulu untuk cari 1. Bila dah ada 1, dia tanya 5 ke, dia tanya 8 ke, dia tanya 1000 ke, kemudian tu kita hanya darabkan sahaja. Okey? Cikgu harap jelaslah. Nanti boleh cuba-cuba, ya. Ini soalan berkaitan dengan kadaran lah. Soalan nombor 6, soalan nombor 7. Okey? Jadi cikgu rasa itu saja dulu untuk hari ini.